Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan sambung kuliah yang pada hari Isnin itu lagi kita dah bincang tentang sejarah perkembangan. Macam mana saya nak besarkan ni? Macam mana saya nak besarkan supaya anda boleh nampak besar? Boleh zoom daripada Google je. Awak boleh zoom daripada Google. Tak Awak doktor semua? lah. Doktor. Oh, ya. Ya. Kalau nak besarkan bahagian tu lah supaya kita orang semua nampak. Okey. Tapi dekat desktop saya tak boleh nak besarkan macam apa yang awak kata tu. Jadinya saya kena pilih saya punya setup kan. Change layout. Sidebar. Macam tu, okey? Better? Boleh je Like tu. doktor. Okey macam ni. Alright? Tapi saya tak nampak awak lah. Tapi saya tahu awak semua ada dekat sana, okey? Okey. Pada hari Isnin lepas, kita dah belajar tentang bentuk dan aliran kan? Tetapi semasa belajar tentang bentuk dan aliran tu, saya hanya menerangkan kepada anda apa yang boleh anda bezakan di antara bentuk dengan aliran. Jadi saya harap anda dah dapat memahaminya. Maksudnya di antara kedua perkara tersebut, anda dah dapat bezalah apa itu aliran, apa itu bentuk. Boleh ke? Ataupun anda belum faham? Boleh doktor. Dah faham dah ya? Maksudnya ada beza di antara aliran dengan bentuk. Ya? Baiklah. Itu hari kita dah belajar tentang perkembangan kan? Macam mana teater ni berkembang dan daripada tradisional kepada moden. Okey, hari ni saya akan rujuk buku. Saya suka rujuk buku pada awak supaya awak boleh cari buku. Buku ni, ini antara buku yang terbaik untuk kita merujuk tentang sejarah perkembangan drama Melayu, khususnya yang mana dia telah meringkaskan serba sedikit rentetan perkembangan drama Melayu tu, tetapi ada lagi buku lain yang awak kena baca kalau awak sempat, iaitu buku Solehah Ishak, ya. Seseorang boleh tuliskan di chat. Itu nama dia Profesor Solehah Ishak ataupun Solehah Ishak. Dia ada tulis buku, dia kaji tiga orang penulis dan 3 naskah drama. Saya dah bawa balik buku tu ke rumah dan saya tengok dekat rak saya tak ada. Dan melalui buku ini, Solehah Ishak ni, dia tulis dalam bahasa Inggeris, tetapi anda boleh tengok sejarah yang dia kongsikan kepada kita tentang latar belakang perkembangan drama Melayu. Okey, kalau saya sebut je drama Melayu, maksudnya drama moden. Okey, bukan teater tradisional ataupun ada juga saya tengok penulis ni sebut drama tradisional. Ya, ada juga. Okey, kalau awak tengok nota saya pernah share nota daripada buku saya pada minggu pertama kita kuliah. Dalam tu ada tetapi dia ringkas. Okey? Maksudnya memang dalam tu saya ada tunjukkan bagaimana perkembangan daripada tradisional pergi kepada transisi, kemudian pergi kepada pra-moden, sandiwara kan, kepada moden, dan sebabnya saya nak menuju kepada teater eksperimental. Kerana buku tu tentang naskah-naskah teater eksperimental. Jadi anda boleh baca di dekat sana untuk anda memahami dengan lebih jelas lagi. Tak apa banyak membaca, tak ada masalah apa-apa kan. Macam ni saya tunjukkan anda dekat nota dekat depan ni. Yang ini adalah nota yang dah ada dekat dalam kita punya
Putra Blast, ya. So saya akan stop sharing yang ni, tetapi anda boleh baca nota-nota ini untuk anda memahami apa yang telah berlaku yang menjadikan drama di Malaysia ini berkembang. Apa yang mendasari perkembangan tersebut. Okey. So saya akan stop sharing yang ni. Saya harap anda akan pergi baca yang ni sebagai rujukan asas. Tetapi dekat sini anda boleh nampak tidak banyak sangat dia punya bila saya gerakkan ni, saya gerakkan nota patutnya kan. Sebentar, macam mana saya nak gerakkan ni? Saya confuse kan ni sebab saya ada dua apa nama ni? I don't know. Ni mungkin ni. Yang ni, macam mana saya nak gerakkan yang ni? Doktor nak gerak yang mana tu? Yang dekat desktop. Ataupun yang saya gerakkan yang saya share ni. Yang sekarang. Yang awak nampak sekarang bangsawan sebagai drama transisi ke? Betul tu. Hai. Ya, Okey, sekejap. Macam mana saya boleh share yang tu? Mungkin doktor boleh stop share, lepas tu share balik apa yang doktor nak share. Betul. Okey, awak kenalah maafkan saya sebab saya confuse sekarang ni, saya handle dua ni. Saya nak share yang ni. Okey. Tahun-tahun menjelang kemerdekaan. Okey? Betul ya? Betul-betul, nampak. Betul, betul. Alright, alhamdulillah. Saya confused. I'm so sorry. Itulah mak-mak handle komputer kan. Tak cakap. Okey. Saya akan reverse sikit daripada nota ni. Okey, ini adalah artikel. Artikel yang saya nak awak baca juga. Banyak sangat benda awak kena baca. Okey, sebab drama ni benda yang dia ada kaitan dengan sejarah. Okey. Dan untuk memahami kenapa dia bentuk macam tu, kenapa dia berkembang macam tu, anda kenalah memahami latar belakang dia. Right. Dekat sini, itu hari, yang atas tu tak payah. Yang atas tu tentang sejarah daripada Athens. Ya. Daripada Athens dia cerita, kemudian bila daripada Athens tu, dia berkembang seluruh dunia, tapi kita nak turun pada sejarah drama Melayu dekat sini. Okay. Dekat sini dia terus pergi kepada sebelum Perang Dunia Kedua. Okay, dia bermula dekat sana. Kalau sebelum Perang Dunia Kedua, maksudnya adalah pada tahun 30-an ke? Bila Perang Dunia Kedua? Yang Jepun datang negara kita tu bila? 40-an kan? Jadi dia kata dekat sini, sebelum Perang Dunia Kedua tu, yang kita belajar bentuk-bentuk drama ikut kronologi tu, yang ikut kronologi tu saya nak awak masukkan elemen dekat background kepada kronologi awak tu, awak mesti masukkan background sejarah dekat dalam dia. Okey. Dekat sini dia kata sebelum, okey, pada tahun 40-an, Syarul Muhsin dia dah ada pentaskan drama Sandiwara. Okey, dia dah ada pentaskan. Tetapi pada masa itu juga, drama bangsawan masih berkembang. Okey, maksudnya walaupun kita buat kronologi, tetapi kita buat kronologi tu tujuannya untuk kita memahami genre ataupun bentuk mana yang dominan pada ketika itu. Okey, maksudnya kalau sebelum perang ni, dulu-dulu tu sebelum Jepun datang tu, sebelum teater bangsawan, kita ada teater tradisional yang merangkumi yang terdekat ialah Mak Yong, sebelum dia adalah wayang kulit, dan sebelum dia tu adalah cerita Penglipu Lara, ya. Maksudnya Lipu Lara. Okey, itu adalah tiga tu adalah teater tradisional. Kemudian kita ada tahap kedua
iaitu kita ada teater transisi, iaitu teater bangsawan dan teater yang duduk di tengah di antara tradisional dan moden. Saya tak akan terangkan lagi sebab saya dah terangkan sebelum ni. Lepas tu, okey, bila bangsawan masuk, bangsawan masuk, saya rasa agak awal juga bangsawan masuk, tetapi dia terkenal dan diingati adalah antara tahun 30-an, 40-an. Pada zaman Jepun tu, bangsawan masih boleh dipentaskan lagi sebab bangsawan boleh survive. Tapi drama-drama lain pada zaman Inggeris, ya, anda kena ingat bahawa kita dijajah oleh Inggeris. Okey. Inggeris, bila kita dijajah oleh Inggeris ni mereka mementaskan teater. Okey, maksudnya teater moden lah. Mereka mementaskan teater moden. Dan teater pementasan ini juga memberi pendedahan kepada orang-orang Melayu ataupun orang-orang di tanah Melayu ni terhadap bentuk persembahan teater. Khususnya di negeri-negeri selat tanah Melayu, Singapura, Melaka, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur juga kalau saya tak salah. Okey, tapi kita fokuskan kepada negeri selat kerana negeri selat ni adalah negeri pentadbiran Inggeris kan. Yang tu anda ingatlah sebab anda belajar sejarah. Kan? Okey. Lepas tu pada sekitar tahun itu juga teater lain yang ada elemen Inggeris semua tu mereka tidak aktif. Jadi yang aktif ketika itu adalah bangsawan dan sandiwara. Okey, tapi sandiwara dia tidaklah terlampau awal dia muncul. Okey, nanti kita akan tengok sejarah sandiwara ni bila masa dia muncul, ya, sebentar. Okey, kalau ikut buku yang saya tunjuk kat anda tadi, Kamaluddin ni dia catatkan bahawa sandiwara tahun 1950-an. Jadinya kalau tahun 1950-an, kita kembali berada di bawah Inggeris. Pada tahun 40-an, kita 2-3 tahun je dalam tahun 40-an, kita berada di bawah Jepun. Okey. Jadi pementasan yang ada ketika itu adalah bangsawan tetapi dengan cerita yang telah diubah suai ataupun disesuaikan dengan kehendak Jepun. Jepun dia tak suka barat. Ya, dia anti barat. Dia bagi dia Asia untuk Asia, kan? Anda tahu slogan tu. Jadi bagaimana drama moden di Malaysia ni, di tanah Melayu ketika itu, ataupun drama ataupun teater ketika itu boleh survive adalah kerana dia menyesuaikan isi pementasan dia tu dengan slogan Jepun, iaitu Asia untuk Asia. Macam tu. Tetapi apa yang Jepun tak sedar adalah pementasan itu dia meniupkan semangat patriotisme. Walaupun dia tak kata mari kita menentang Jepun, tetapi rakyat mula sedar tentang apa yang mereka hendak, iaitu mereka hendakkan kebebasan, mereka hendakkan kedamaian sebab Jepun jahat, kan, dia kejam. Jadi benda ini yang dimasukkan secara tak langsung di dalam pementasan bangsawan, yang mana walaupun kita tak dapat nak kaitkan secara langsung, dia isi-isi persembahan tu adalah tentang semangat patriotik dan nasionalisme. Okey, kalau anda tengok dekat sini, dia kata sebelum Perang Dunia Pertama. Okey, sebelum Perang Dunia Pertama, kita masih teater tradisional. Tetapi apabila selepas Perang Dunia tu, apabila Zabba mula
menterjemahkan, bukan Zakbar lah menterjemahkan, tetapi Zakbar yang menerajui penterjemahan tu, dia telah menggalakkan penterjemahan naskah-naskah daripada Inggeris, daripada Barat, terutamanya karya-karya Shakespeare untuk tujuan pembelajaran. Satu, pembelajaran tentang ilmu lah. Kedua, membekalkan bahan pengajaran dan pembelajaran kepada guru yang mengajar bahasa Inggeris. Tetapi Zakbar nak guru-guru ni faham apa kandungan dalam cerita-cerita bahasa Inggeris yang mereka ajar tu. Okey, dalam masa yang sama Zakbar juga berharap apabila penterjemahan berlaku di UPSI tu sekarang ni, dulu MPSI di Tanjung Malim tu, ialah penulis di Malaysia ataupun di Tanah Melayu mempelajari tentang bentuk dan struktur ataupun bagaimana cara nak menulis naskah drama pentas. Macam tu ya. Itu di antara sebabnya. Tetapi tidak dinyatakan di nota ini. Itu adalah fakta sejarah yang saya bagi tahu anda. Jadi apabila berlakunya penterjemahan, satu, masyarakat kita penterjemahan berlaku pada tahun 1920-an ya. 1920-an lah, bermula daripada 1920-an sampailah tahun 50-an dan sebagainya. Itu banyak menterjemahkan naskah-naskah daripada Inggeris ya, kerana kita ada kemudahan walaupun Inggeris menjajah kita, tetapi dia ada kemudahan dari segi pembelajaran dan sebagainya, pendidikan ya, pendidikan. Jadi apa yang Zakbar nak buat adalah apa yang Zakbar harapkan ialah masyarakat dan guru-guru serta penulis mempelajari tentang selok-belok penulisan drama melalui caranya mereka belajar dan membaca karya terjemahan dari Inggeris. Drama-drama Shakespeare ataupun lain-lain drama yang boleh dijadikan contoh kepada orang Melayu untuk menulis naskah sendiri. Itu permulaan dia. Kemudian dekat sini anda tengok pada tahun 30-an drama-drama Shakespeare telah mula menular ke dalam drama Melayu. Saya cakap tadi kan, sebab telah diterjemahkan. Telah diterjemahkan dan ini memberi peluang kepada orang Melayu untuk memahami lebih lagi tentang selok-belok penulisan drama. Jadi pada ketika itu dia kata bila adanya terjemahan ni, kumpulan-kumpulan bangsawan telah mengambil cerita ini untuk dipersembahkan. Ya, untuk dipersembahkan dalam bentuk-bentuk tertentulah. Sama ada bentuk komedi, kalau cerita tu komedi, depends lah kepada apa naskah yang mereka pilih untuk terjemahan. Maksudnya pada ketika ini, penulisan drama tu belum lagi berlaku. Cuma ada yang ditulis di sini adalah, yang dicatat di sini, Shahrum Hussein, tadi saya sebutkan Shahrum Hussein antara yang mula-mula menghasilkan karya, tetapi kita panggil sandiwara kerana dia belum dalam bentuk drama moden yang lengkap. Dia belum dalam bentuk drama moden yang lengkap. Ini berdasarkan pembacaan saya. Jadi kita dipanggilkanlah pada masa itu, dikategorikan sebagai sandiwara. Ya, kerana masih lagi bertatih tentang teknik, tentang genre penulisan, gaya bahasa, format, penyusunan dan sebagainya. Tetapi idea tu telah ada, iaitu untuk membawa kisah masyarakat di Tanah Melayu ini kepada orang Melayu. Ya, dekat situ dia tulis contohnya dekat situ, Anak Setia kan, dan Nasib Si Buta. Pada ketika itu ya. Sangat ringkas berdasarkan pembacaan saya terhadap buku Manasikana ni. Cerita ini seperti saya pernah sebutkan sebelum ni, dia dituliskan arahan-arahan saja. Kemudian dekat sini ada satu naskah yang sangat terkenal oleh Shahrum Hussein, iaitu Lawyer Dahlan. Lawyer Dahlan ni pun adalah cerita tentang masyarakat
ya, tentang masyarakat yang real, yang berlaku ketika itu, yang hidup sebagaimana kita lah, masyarakat orang yang sebenar, watak yang sebenar, watak yang hidup ya. Tak apa, nanti saya boleh kongsikan link ni ya. Ataupun anda boleh tengok je nanti. Okey. So itu apa anda dah nampak. Saya harap untuk sebab hari ini adalah sejarah ataupun latar belakang. Saya harap anda dapat beri panduan. No, beri perhatian kepada aspek-aspek sejarah lah, terutama tahun ya. Tahun dan apa yang berlaku ketika itu, iaitu tahun 40-an Jepun masuk. Macam tu. So anda boleh tahu semasa Jepun masuk ni, anda boleh relatekan ia adalah Syarul Hussein yang ketika itu antara dramatis moden terawal yang kita sebut sebagai sandiwara tu, dia telah menghasilkan naskah drama Melayu, drama moden lah. Maksudnya telah tinggalkan. Shakespeare dia adalah cerita-cerita dongeng juga, ya. Jadi bila dipentaskan, dia adalah macam bangsawan purba, bukan bangsawan sejarah. Dia macam purbawara lah, ya. Untuk bangsawan tu dia ada purbawara, historical kan, bersejarah. Dan ini bila penulis Malaysia, penulis di tanah Melayu ini telah ada ilmu, mereka mula menghasilkan cerita sebenar. Kerana mereka sebab apa? Sebab nak menyampaikan situasi sebenar masyarakat kepada masyarakat supaya menjadi iktibar kalau ada masalah dalam masyarakat. Contohnya macam Lawyer Dahlan, okey? Saya tak ingat sangat cerita Lawyer Dahlan ni, tapi wataknya tentulah seorang peguam. Peguam tu wujud dalam masyarakat kita, masyarakat moden, ya. Okey. Sebenarnya dari segi permodenan masyarakat tu, apabila Inggeris masuk ke negara kita, kita dah moden. Tapi kita tidak merdeka. Itu isu dia. Kita moden, tapi kita tak merdeka. Kita diperintah oleh orang lain. Wang kita tu, mata wang kita pun mata wang Inggeris, ya. Dolar ke? Dolar $1 kan, macam tu. Okey. Okey, di sini ada beberapa nama yang disebutkan. Sekejap ya. Okey. Okey, yang ni. Okey, dekat sini ada nama-nama yang turut mementaskan teater pada ketika ini. Dah ada bentuk ataupun aliran teater Islam tu dah ada dah. Yang tadi tu dia adalah tentang dia adalah realistik moden. Okey, tetapi Syed Alwi ni mementaskan teater berunsur Islam. Okey. Kemudian dekat sini penulis ni, ini adalah artikel ya. Artikel ni lebih ringkas sebab kalau membaca sejarah, kalau membaca, saya geram je nak jawab orang yang hantar mesej ni. Saya dah kata saya kuliah kan. Beliau masih lagi tanya bila saya free. Saya kalau kuliah, saya tak mau diganggu. Tapi saya guna internet. Okey. Tahun-tahun menjelang kemerdekaan, pada awal tahun 1946, drama Lawyer Dahlan telah dipentaskan di sekolah di Johor ya. Okey, kalau ada orang Johor dekat sini, bolehlah pergi cari tempat ni. Mengimbau kembali sejarah perkembangan drama Melayu. Okey, ada orang Johor ke ni? Boleh tak? Nak tengok orang Johor? Bisa. Ada.
Tapi Syah jarang. lagi? Ya. Saya seorang je. Seorang je. Uh, Syah duduk mana? Duduk Kulai. Tapi Batu Pahat tu kampung saya. Okey. Kalau Batu Pahat, awak pernah pergi Kampung Bintang ataupun Kampung Rahmat? Kampung Bintang tak pernah dengar. Kampung Rahmat pernah dengar. Tapi tak pernah pergi lagi. Okey. Kampung Rahmat ni dulu-dulu masa tahun saya belajar dulu, tahun 1993, 94 macam tu, 92, 90, saya grad tahun 96, first degree. Saya rasa saya pergi sana tahun 94 kot, Kampung Rahmat. Sebabnya saya pergi kaji Hamdolok. Kalaulah anda dapat pergi sana, ada seorang yang dia buat ni, dia buat gendang. Dia pernah keluar kat TV3. Saya tak ingat nama dia, nanti later saya sharekan maklumat dia. Tapi saya pernah pergi sana, saya kaji untuk tesis saya, persembahan Hamdolok. Okey, berbalik kepada persembahan ni, sekarang ni dikata menjelang kemerdekaan. Okey, tadi saya kata teater bangsawan, walaupun tak ada dinyatakan di sini, ada di antara fakta mengatakan bahawa mereka telah memasukkan elemen bangsawan, nasionalisme dan patriotisme ke dalam persembahan. Okey. Sama ada dalam naskah mereka tu dalam bentuk dialog, mungkin watak, semangat Asia dan sebagainya lah. Tapi bila jadi perkara ini dia berpanjangan, sebab tu di sini dia kata pada zaman pra 50, drama Malaysia mula menunjukkan ciri-ciri yang berunsurkan sejarah dan lebih matang. Okey, contohnya tadi macam Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad tu dia tentang perjuangan, tentang perjuangan Islam kan. Walaupun kita tak boleh terlampau obvious pada ketika itu kerana masih dijajah dan masih dikawal oleh penjajah. Jadi mestilah kisah-kisah tu kisah-kisah yang contoh dan teladan. Bukan maksudnya menyeru, marilah kita berjuang menentang Inggeris contohnya kan. Tak boleh macam tu. Okey. Jadi mereka bawakan kisah-kisah macam ni. Okey, kemudian 50-an ini ada karya Syarul Husin seterusnya. Okey, tadi dikata Syarul Husin untuk dua naskah ini dia adalah naskah bangsawan. Okey, anda boleh nampak dekat situ Tun Fatimah, okey, dengan Chris Laksmana Bentan. Okey, kedua-dua naskah ini adalah naskah bangsawan. Tetapi bangsawan yang sejarah, bukan purba, bukan cerita karut, bukan cerita purba jin tahyul mahyul semua tu tak, ataupun cerita-cerita rekaan, tetapi dia adalah cerita fiksyen tapi berasaskan drama fiksyen tetapi berasaskan sejarah. Maksudnya dia memasukkan elemen-elemen perjuangan, Tun Fatimah, semangat wanita kan. Macam mana wanita bangkit, menentang, membela perjuangan dia, macam mana membela negara, kesetiaan dia. Tun Fatimah ni adalah adik kepada Tuan Ali ke? Saya confuse sikit. Okey. Kemudian kita ada Chris Laksmana Bentan, yang mana Chris Laksmana Bentan ni ada dalam sejarah Melayu ke? Ada tak dalam sejarah Melayu Chris Laksmana Bentan? Kalau anda masih ingat lah. Kalau anda ingat. Tak ada orang ingat. Okey, tak apa. Saya pun tak ingat juga. Kena baca semula ya. Chris Laksmana Bentan. Okey, tadi saya ada sebut Za'bar kan? Za'bar antara tokoh intelek yang mengambil berat tentang perkembangan drama. Itu dah sebab tadi Za'bar minta diterjemahkan drama-drama yang bagus, yang supaya kita dapat tengok, penulis kita, masyarakat kita dapat tengok bentuk dan format
ataupun kisah, cara perkisahan dalam drama tu yang baik supaya kita dapat hasilkan drama yang bermutu. Itu tujuannya. Ada spelling error dekat sini, bukan spelling error, tinggi mutunya, salah sikit je format. Okey, sebab Zabah tak puas hati dengan mutu drama tu. Okey, drama yang kita ada. Jadi dia mahu lebih banyak lah. Cuma dia punya data ni tak berapa nak tally sebab dia kata Zabah menggesa penglibat teater supaya menulis skrip. Pada tahun 1951, Zabah masih belum berperhati dengan mutu drama Melayu dan mengatakan tidak ada sebuah drama Melayu yang baik dan tinggi mutunya. Yang bahagian ini yang dia kata pada tahun 50-an baru Zabah sedar tentang kelemahan drama Melayu tu, yang itu question mark. Okey, sebab Zabah dia telah, okey sekejap ya, ada satu artikel yang kita boleh baca. Awak mungkin tak nampak. Sekejap lagi saya ni. Okey. Sebab artikel ni belum official lagi, tak boleh nak share dengan awak. Okey. Sejak tahun 1931 telah ada penterjemahan cerita-cerita Shakespeare. Okey. Mungkin jugalah sama nota dia ni, cuma dia tak sebut tahun. Kemudian pada tahun 30 dan 31 Zabah mengatakan, menurut penulis yang saya rujuk ni, mengatakan bahawa Zabah pernah menterjemahkan Hamlet, King Lear, Othello dan Macbeth. Kalau anda tahu nama-nama ni adalah tajuk tajuk drama Shakespeare. Okey, kemudian pada tahun 1934 cerita lakon Shakespeare seperti terjemahan dia adalah Topeng Hitam, Julius Caesar dan Macbeth telah pun diterjemahkan. Okey, maksudnya kita nak kata bahawa Zabah yang dalam artikel tadi tu abaikan, dia kurang tepat kerana Zabah ni dia yang saya sebut tadi, dia sejak daripada awal lagi dia telah sedar tentang perlunya penterjemahan drama-drama daripada Inggeris ini, ya. Dan mungkin tak puas hati tu mungkin bila berkembang masih lagi tak baiklah, masih lagi belum mencapai tahap yang diharapkan oleh Zabah. Okey. Tetapi kegiatan penterjemahan ni berterusan hinggalah sekarang bermula daripada situ. Tetapi apa yang saya nak katakan kepada anda ialah penterjemahan ni memainkan peranan penting juga dalam perkembangan drama Melayu. Okey, kita dah nak sampai 1 jam ya. Okey. Alright. Jadi apa yang boleh dikatakanlah, kita boleh terima apa yang dikata, cuma saya tak tahu sumber dia. Dia tak tulis dekat sini kan. Sumber dia yang dikata Zabah tak puas hati tu tak ada reference. Jadi itu agak boleh dipertikaikan lah. Tetapi dekat sini, kalau anda tengok ni pada tahun 1957 kita merdeka kan. Tetapi sebelum merdeka ni banyak karya-karya yang bersemangat nasionalisme, perjuangan, simbolik di dalam tu
tentang penentangan terhadap Inggeris, terhadap penjajah, terhadap macam-macam lagi dalam tu yang sebenarnya adalah untuk menyedarkan masyarakat Melayu melalui drama untuk kita bangkit berjuang membebaskan tanah air. Macam tu. Okay. Kemudian yang ni tak perlu. Okey, yang ni dia dah skip dah. Okey, saya rasa anda dah faham dah sehingga pada era 19, kejap ya, drama moden. Ni di skip tahun 80-an ya. Tak apa, kalau di skip tahun 80-an saya akan explain ke awak tahun 80-an. Tapi untuk perkembangan teater eksperimental ataupun drama eksperimental, anda boleh baca nota saya lah. Nota yang saya pernah edarkan. Ingat tak lagi nota tu? Yang dia ada dalam 57 halaman macam tu kan? Itu saya ambil daripada saya punya tesis, saya bagi anda. Anda boleh baca dekat sana. Okey? Tentang teater eksperimental. Tapi sekarang ni saya nak terangkan pula. Tadi kan, ni tahun 57 ni, please note, yang tahun 57 ni kita telah merdeka, betul tak? Betul tak kita merdeka tahun 1957? Betul Doktor. Betul. Kalau awak tak dapat jawab ini memang teruk lah awak ni. Betul Doktor. Menangis saya sebagai pensyarah. Okey, sekarang ni tahun 1957 adalah tahun 50-an lah kita panggil kan. Tahun 50-an. Pada tahun 50-an ni, drama tadi tu, Syahrul Hussein dah mula tulis sandiwara pada tahun 30-an. Tetapi dia tidak dominan, okey? Dia tidak terlampau ketara dan tidak banyak dihasilkan. Dia tidak mati. Dia ada di sana. Maksudnya dalam sejarah tu kita tahu bahawa karya tu ada. Tetapi keupayaan untuk menghasilkan karya macam tu yang semi realistik tu masih tak dapat dimiliki oleh ramai orang. Jadi dalam sejarah pun kita tak dapat nak detect lah siapa lagi yang menulis, ada beberapa saja kan. Kemudian muncul yang bermula daripada Syed Alwi tadi tu yang dia pentaskan apa? Tariq bin Ziyad tu kan. Itu adalah bentuk bangsawan, kemudian diikuti oleh Kalam Hamidi, Syahrul Hussein, Kaladiwata ni, Kaladiwata tak. Kalam Hamidi adalah penggiat teater yang banyak menulis karya bangsawan. Kemudian Syahrul Hussein pun ada, okey. Maksudnya awak boleh pegang dua nama ni. Syahrul Hussein dan Kalam Hamidi tu, mereka adalah bangsawan. Ya, menghasilkan karya-karya bangsawan, tetapi Syahrul Hussein dia ada menghasilkan karya sandiwara dan selepas tu dia ada menghasilkan karya yang boleh dikata menghampiri realisme. Nanti kalau jumpa kita sahkan. Tapi yang tadi tu, setakat yang tadi tu dalam tahun 50-an kita masih panggil dia sandiwara. Okey? Okey, ketika itu latar belakang dia adalah belum merdeka. Right? Okey. Okay, saya baca kat sini. Okay, so 50-an tu kita boleh katakan bahawa yang dominan sandiwara dan bangsawan. Okay, sebelum tu kemungkinan bangsawan sahaja. Sandiwara tak berapa dominan. Okay. Kemudian bila kita merdeka. Okey, bila kita merdeka maksudnya pemikiran kita tu mempunyai pandangan yang berbeza lah. Kita dah merdeka kan. Jadi penulis ini lahir penulis-penulis lain yang aktif pada tahun 50-an mereka dah menulis. Tetapi dominannya adalah pada tahun 60-an. Iaitu selepas merdeka. Okey, tetapi pada tahun 50-an ni pun nanti saya dapatkan data ya. Usman Awang ya. Usman Awang ni saya rasa dia dah menulis tapi cuma tak highlight ya pada tahun 50-an.
Okey, anda boleh catatkan pada tahun 50-an antara penggiat teater antara penulis skrip moden, drama moden yang dah ada ketika itu ialah Esa Mat Said. Okey, anda boleh baca nota saya kata walaupun sebab saya kaji eksperimental, walaupun teater eksperimental telah bermula pada tahun 70-an, maksudnya 10 tahun selepas merdeka kan. Tetapi elemen eksperimental tu dah ada dalam drama Esa Mat Said. Kalau saya tak salah, drama Esa Mat Said ni dia telah hasilkan pada tahun 50-an. Tapi betul tak betul saya minta tolong anda rujuk nota saya ya. Rujuk nota saya ada dekat sana. Okey. Apalah yang Dr. Fazila membebel petang ni kan. Mabuk sikit ya. Sejarah ni dia memang mabuk sikit. Okey. Sebab dia banyak fakta. Okey, sekarang ni selepas merdeka adalah 60-an ya. Sekarang 50-an dah lepas dah. Selepas merdeka adalah tahun 60-an. Tahun 60-an ni para pengkaji melabelkannya tak sebagai tahun teater moden ataupun drama moden. Drama moden itulah drama realisme dan naturalisme. Okey, 10 tahun lah kita bagi tempoh. Drama moden ni dominan. Okey? Yang kita sebut ikut kronologi tu kerana mereka dominan. Tetapi yang lain-lain masih kekal ada. Cuma tak begitu menonjol. Begitu juga dengan teater tradisional masih ada. Tapi sangat kurang. Suka nak ditonton. Suka nak ditemui. Macam tu maksud dia. Masih ada. Masih ada hidup di mana-mana. Tapi kita tak anggap dia dominan. Yang dominan adalah bentuk-bentuk yang kita dah kronologikan tu. Okey? Faham ya? Okey, sekarang selepas tahun 1957, kita telah merdeka dan pada zaman itu dinamakan sebagai era realisme yang mana para penulis skrip ni mereka menghasilkan naskah-naskah drama yang tentang masyarakat sebenar, masyarakat real lah. Okey. Contohnya dan tokoh dia ada disebut di sini iaitu Kaladiwata dan Usman Awang. Dua tokoh utama yang terawal, Kaladiwata dan Usman Awang. Selepas itu pada tahun 60-an ada ramai lagi penulis-penulis yang mula memahami bagaimanakah cara untuk menulis drama dan mereka memilih menulis drama realisme. Kisah-kisah realistik, kisah tentang masyarakat yang berdasarkan pemerhatian mereka dan pemandangan mereka, pemandangan gitu kan. Mereka nak kongsikan kepada masyarakat, nak bagi tahu masyarakat. Antara tokoh-tokohnya termasuklah Kaladiwata tu ataupun nama sebenar dia Mustafa Kamal Yassin yang menghasilkan naskah realistik pertama lah kita nak kata. Dia dominan, dia yang kita nak katakan sebagai bapa drama realistik Melayu lah kalau kita nak katakan. Kaladiwata. Okey. Iaitu drama dia yang terkenal sangat, Atap Genting, Atap Rumbia. Ingat tu. Okey. Drama-drama lain ada banyak lagi. Usman Awang tuliskan Tamu di Bukit Kenny. Biding Subari tulis Ayam Jantan, Ayam Betina. Okey. Kemudian Esa Mat Said, saya dah sebut tadi. Saya rasa drama dia apa Salina. Siapa cakap Salina ni? Hello my dear. Salina apa? Salina apa? Genre apa? Novel. Muhammad, Salina adalah novel. Ya doktor ya.
Tetapi ada satu drama dia seperti Salina. Saya tak ingat lah. Ni. Di mana bulan selalu retak. Okey, nanti cari Di mana bulan selalu retak. Kisah dia adalah petikan dari Salina. Dia bukan petikan lah. Dia macam hampir lah. Sebab saya rasa watak tu macam sama dengan watak dalam Salina. Okey, kalau anda boleh cari nanti, anda masukkan dalam nota anda. Salah seorang daripada penulis drama realisme yang penting ketika itu adalah Isa Mat Said kan. Yang saya sebut tadilah Isa Mat Said, Khala Dewata, Usman Awang. Cuma yang Isa Mat Said tu saya tak ingat. Saya rasa betul lah Di Mana Bulan Selalu Retak. Sebab dalam Di Mana Bulan Selalu Retak ni ada satu watak ni nama dia Faril. Saya tak ingat nama dia. Faril dengan Zuraidah. Zuraidah ni kakak kepada Faril if I'm not mistaken. Zuraidah ni dia macam pelacur lah. Dan adik dia Faril ni adalah tentera. Tetapi dia tak bekerja. Dia macam dibuang daripada tentera. Macam tu saya tak ingat sangat. Jadi dia stres. Dia macam mengalami tekanan jiwa. Okay. Pada zaman tu zaman teruk kan. Kehidupan miskin tahun 50-an. Susah kehidupan masyarakat ketika itu merempat kan. Dan seolah-olah Zuraidah ni tak ada pekerjaan lain. Jadi dia melacurkan diri sebagai punca pendapatan. Macam tu lah. Jadi kalau kita nak kata Salina pun watak yang sama kan. Dan dia ada Fatah watak dalam tu. Dia ada Fatah. Fatah ni kekasih kepada saya keliru. Dia ada watak Faril Fatah kan. Fatah ni kekasih kepada Salina kan. Tapi dalam drama saya rasa watak dia Faril. Kalau saya tak salah lah. Masya Allah. Banyak benda saya lupa lah. Okeylah. Saya rasa cukup setakat itu hari ini perbincangan kita sampai drama realisme dulu. Iaitu latar belakang kepada drama realisme ni adalah dia bermula sikit-sikit semasa sebelum merdeka tu. Macam hujung-hujung nak merdeka tu. Akhir 50-an tu dia dah mula bangkit. Tetapi pada tahun 60-an tu apabila kita dah merdeka, dia semakin kuat. Maksudnya dramatis kita semakin memahami tentang drama. Tentang penulisan drama seperti mana yang diharapkan oleh Zakbar. Okey? Ada soalan tak? Kok anda keliru ke? Ataupun anda boleh faham? Okey, boleh doktor. Faham doktor. Okey. Kalau dah faham, bagus. Itu saja kuliah kita untuk hari ini. Terima kasih kerana hadir ke kelas. Terima kasih doktor. Jumpa Terima lagi kasih, nanti. doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak doktor. Stay safe. Terima kasih doktor. Assalamualaikum. Sama. Terima kasih doktor. Sama-sama. Terima kasih doktor. Doktor, Saya? saya nak tanya untuk pengesahan tokoh. Boleh. Untuk tokoh Boleh. saya pilih Murali Abdullah, boleh? Murali Abdullah. Sebab apa? Dia merupakan seorang pengarah drama. Pernah memenangi anugerah seperti pengarah terbaik drama anugerah skrin, pengarah drama berunsur Islam terbaik, pengarah terbaik drama anugerah skrin. Okey. Antara drama yang dihasilkan Ular Emas, Radio Gaga, Putera Ryan, Jejak Kamila, Klik di Kota London dan Papa Nak Menantu. Boleh. Approve. Ya, Farah tolong Farah ada buat catatan tak itu hari? Farah ada lagi tak? Doktor, Farah dah keluar. Alamak, nanti bagi tahu Farah dalam grup ya. Boleh doktor. Okey. Okey. Doktor, saya Razi. Saya pun nak tanya juga pasal tokoh yang saya ambil ni. Sekejap Razi. Muhammad apa ni? Muhammad Yang tadi tu yang Murali. Azri Haziq.
Haziq Azuri Haziq. Okey Haziq. Okey Haziq punya tajuk dah approve. Tolong bagi tahu dengan Farah. Okey Razi. Okey, terima kasih doktor. Doktor, macam saya akan ambil Zain Mahmud. Okey, siapa dia ni? Dia salah seorang melibatkan diri dalam drama radio, iaitu dia pernah terlibat dalam drama radio Singapura dengan radio televisyen Malaysia RTM dengan RTS. Sebagai? Sebagai penerbit ke doktor? Tak baca bahasa dia. Nanti cek lagi. Okey, kalau dia kuat, kukuh dan awak boleh kaji, saya okey. Tapi jangan awak nanti tengok lah tak cukup bahan pula awak nak kaji kan? Okey, faham. Okey, nanti Raziz cek lagi, nanti next week bagi tahu, okey? Okey, baik doktor. Terima kasih doktor. Okey, sama. Alright, Okey, Mimi? Assalamualaikum. Mimi ke ni? Waalaikumsalam. Saya doktor. Okey. Saya pilih tokoh yang bernama Siti Jasmina Ibrahim. Boleh. Okey, dia ni penulis skrip drama dan teater Malaysia. Sehingga 2013 dia ada lebih 70 buah drama TV. Dia juga dapat anugerah skrip drama pentas yang berunsur Islam ke-9 pada tahun 2000, anugerah utama skrip drama TV, kategori anugerah seni kategori seni teater, trofi skrip drama. Okey, boleh approve. Boleh. Okey, terima kasih doktor. Okey, nanti bagi tahu ni bagi tahu ketua kelas. Okey doktor, terima kasih. Sama. Terima kasih doktor. Okey, Terima kasih doktor. sama-sama.